Di sini saya nak nyatakan bahawa proses pelantikan Anwar adalah satu demonstrasi betapa pentingnya adanya institusi diraja. Ya. Bayangkan jika kita tidak ada yang di Pertuan Agong. Ya. Ini akan menyukarkan keadaan khususnya apabila berlaku situasi parlimen tergantung. Malah di United Kingdom bila berlaku situasi sebegini atau di Canada ianya tertakluk kepada ianya kembali kepada di tangan raja dia pada masa itu Ratu Elizabeth, ya. So ini adalah demonstrasi betapa pentingnya ada institusi diraja di negara ini, di mana akhirnya berjaya ditubuhkan satu kerajaan biarpun parlimen tergantung. Okey, sedikit sebanyak saya nak huraikan perjuangan saya dan kenapa saya menolak UMNO dulu dan kini. Ya, saya masih menolak UMNO dulu dan kini, dan apa yang harus dilakukan supaya boleh saya pertimbangkan terima semula UMNO. Saya akan dedahkan hari ini sebab ramai yang bertanya. Okey, saya akan dedahkan hari ini. Ada sebab saya dedahkan, ada sebab saya nak dedahkan sekarang pada ketika saya membicarakan hal-hal berkait pelantikan Anwar Ibrahim. Jadi sebelum saya dedahkan mengapa saya tolak UMNO dulu dan kini dan apa yang harus dilakukan supaya saya terima balik UMNO, saya nak nyatakan sejelas-jelas mungkin apa yang mungkin sudah diketahui oleh seluruh negara, bahawa saya mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan itu tidak akan berubah sampai bila-bila, dan saya tetap akan mendukung prinsip perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas ini ke arah melakukan perjuangan-perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Tetapi saudara-saudari, dengan berkata demikian, saya nak beritahu bahawa saya sebenarnya sayangkan UMNO. Seperti mana juga Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya percaya sayangkan UMNO, malah benda ni dilafazkan oleh Tun pada pentas di pilihan raya kecil Slim. Saya berada di sana dan perkara ini pernah disebut oleh Tun. Malangnya saya terpaksa menolak UMNO kerana UMNO sudah terlalu melarat, ya, tahap rasuah, ya, dan pelbagai masalah yang menimpa UMNO. Ianya sudah dalam keadaan melarat, penyakit yang tidak boleh diubati. Dan kini UMNO sedang dipimpin oleh seorang yang berdepan dengan kes-kes jenayah mahkamah yang enggan mengosongkan kerusinya walaupun sedang didesak untuk berbuat demikian oleh ramai pemimpin UMNO setakat ini sudah mendesak, malah MCA, MIC, komponen Barisan Nasional sudah menandatangani undi tidak percaya terhadap Zaid Hamidi. Dan kluster mahkamah sedang mempengaruhi UMNO, mengawal UMNO. Jadi perkara ini menyebabkan saya menolak sekeras-kerasnya UMNO. Lebih-lebih lagi apabila perjuangan penyatuan ummah dahulu dijaja dan diperkotak-katikkan semata-mata kerana UMNO hanya, ya, ingin untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan, dan bercakaran kemudiannya dengan pihak yang dikatakan dia ingin berjuang bersama untuk satukan ummah, iaitu PAS. Jadi atas dasar itu saya menolak UMNO sekeras-kerasnya, dan saya hanya akan menerima kembali UMNO sekiranya pembersihan dilakukan, ya, iaitu kluster mahkamah khususnya Zahid tidak lagi menerajui UMNO. Saya menolak gila, ya, kluster mahkamah kleptokrat, ya. Saya menolak apa yang sedang berlaku di dalam UMNO, dan saya percaya rakyat khususnya yang beragama Islam atau Melayu Islam secara amnya di dalam pilihan raya umum ke-15 telah menunjukkan sejelas-jelas mungkin penolakan ini apabila ramai pengundi putih UMNO enggan keluar mengundi. Sebab itu walaupun peratus yang keluar mengundi tinggi, tetapi yang paling tinggi peratus keluar mengundinya adalah China dan India. Tetapi Melayu peratus yang keluar mengundi kurang kerana mereka tidak ingin mengundi. Mereka berdendam dengan UMNO tapi mereka tidak ingin mengundi. Jadi itulah hujah saya sedikit sebanyak berhubung UMNO, ya, mengapa saya menolak UMNO dan kekal menolak UMNO, dan masyarakat Melayu Islam secara amnya, ya, menolak UMNO, dan ini terbukti menerusi pilihan raya umum ke-15. Jadi kalau saudara-saudari tak percaya, di dalam pilihan raya umum ke-15
untuk makluman saudara-saudari, pecahan peratus undi, jadi bila kita lihat peratus yang keluar mengundi, pecahan undi dia, Pakatan Harapan walaupun menang 82 kerusi, yang sebenarnya penurunan daripada 2013, ya, penurunan, ya, sebab tak ada Bersatu, tak ada Tun Mahathir dan sebagainya, dia hanya berjaya mendapat 37.46% undi. Maknanya hanya 37.46% yang keluar mengundi menyokong Pakatan Harapan. Bukannya separuh, tak sampai separuh, jauh kurang dari separuh. Perikatan Nasional pula kedua tertinggi, dia dapat 30.35%. Jadi Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan hampir sama, cuma ramai Melayu tak keluar. Itu pun Perikatan Nasional masih mampu mendapat 30.35% undi, ya. Cuma Perikatan Nasional tidak ada sokongan China dan India. Dan ramai Melayu tak keluar tapi dapat bilangan itu. So itu sesuatu yang menakjubkan. Barisan Nasional hanya mendapat 22.36% undi sahaja, iaitu paling rendah dalam sejarah. Ya. Jadi anda lihat, jika anda Pakatan Harapan, dia hanya 30% lebih je yang menyokong PH. Ya. 20% lebih je sokong BN. Dan Perikatan Nasional yang baru dapat 30% menyokong dia. So ini menunjukkan penolakan besar-besaran dalam bentuk tsunami Melayu menentang UMNO. Cuma mereka tidak menterjemahkan kemarahan mereka terhadap UMNO ni sebagai undi kepada pihak lain. Contohnya sama ada PAS ke atau Pejuang ke atau pihak lain, ya. So mereka yang tak nak keluar mengundi itu. Jadi seterusnya saya nak bincangkan anggaran saya terhadap kestabilan kerajaan yang bakal terbentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Sebelum saya sampai kepada benda yang ditunggu-tunggu ramai, iaitu apakah tahap penerimaan saya terhadap kerajaan yang bakal dibentuk. Itu saya akan sampai. Terlebih dahulu saya nak cerita pasal kestabilan. Jadi kita lihat, sebelum pilihan raya umum ke-15, kerajaan dibentuk bersama oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional menerusi langkah Sheraton. Ini adalah langkah yang telah mengganggu-gugat mandat rakyat, kerajaan mandat rakyat. Tetapi tak apa, itu dah berlaku, kemudian kerajaan baru tertubuh. Tetapi kerajaan ini saling bercakaran sehingga Zahid and Najib and gang telah bersekongkol untuk menumbangkan pula kerajaan pimpinan Muhyiddin dan menubuhkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Kemudian sama, Zahid and Najib and gang bersekongkol untuk menekan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Kononnya Barisan Nasional akan menang besar. Saudara-saudari, Barisan Nasional mencatatkan pencapaian terburuk dalam sejarah sejak penubuhannya kerana kemarahan luar biasa masyarakat Melayu Islam terhadap gabungan itu. Ini adalah fakta, ini adalah hakikat. Maknanya majoriti Melayu Islam di luar sana ni tak sokong Pakatan Harapan dan marah dengan UMNO. Ya. Jadi sekarang ni kita sudah ada satu atau bakal ada satu kerajaan yang akan ditubuhkan oleh Anwar Ibrahim. Dan kerajaan ini adalah kerajaan campuran, terdiri daripada MP-MP, ya, dari Pakatan Harapan khususnya, dan MP-MP dari UMNO. Walaupun ada MP-MP lain mungkin dari Sabah dan Sarawak jika mereka bersama kerajaan ini. Jadi situasinya, walaupun ini bukan melibatkan Perikatan Nasional, tetapi situasinya adalah juga melibatkan dua puak yang selama ini bertelagah. Ya. Saudara-saudari, Pakatan Harapan masuk pilihan raya dengan janji bahawa bukan adalah tidak benar jika satu undi untuk Pakatan Harapan ialah satu undi untuk Barisan Nasional. Itu pun baru dapat 30% lebih sokongan sahaja. Kini tiba-tiba kita dah nampak daripada rentetan peristiwa bahawa memang ada niat untuk kerjasama dengan kleptokrat yang ditentang Pakatan Harapan selama ini. Ya, dan ini sudah pasti akan memarahkan ramai penyokong Pakatan Harapan, walaupun ramai teruja Anwar menjadi Perdana Menteri, penyokong mereka, tetapi ramai juga akan marah. Saya amat percaya jika pilihan raya diadakan dalam contohnya sebulan dua ni, Pakatan Harapan akan jatuh teruk kerana perkara ni. Begitu juga BN, Barisan Nasional. Pengundi Melayu Islam sudah, majoritinya sudah begitu marah dengan UMNO, dan Zahid dan geng
menafikan bahawa satu undi untuk PH adalah satu undi untuk dia. Tetapi kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku kebelakangan ini, banyak penipuan dilakukan oleh Zahid, termasuk menipu ahli-ahli Parlimen BN, apabila di depan majlis tertinggi BN membuat resolusi tidak akan kerjasama dengan sesiapa, tidak akan sokong sesiapa sebagai Perdana Menteri, akan kekal dalam pembangkang. Tetapi tiba-tiba muncul warkah yang dialamatkan oleh Zahid kepada Agong, di mana Zahid menipu kononnya 30 MP BN menyokong Anwar Ibrahim. Ini telah memarahkan hampir semua MP BN. Ya, dan Zahid tidak pernah meminta maaf, dia terus melulu untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Ya. Jadi saya kira mungkin istana tahu perkara ni, mungkin tidak tahu perkara ni, tetapi saya difahamkan laporan polis sudah dibuat. Semestinya perkara ni akan memarahkan lagi pengundi Melayu Islam yang sedia marah dengan UMNO. Jadi jika pilihan raya umum diadakan 2-3 bulan dari sekarang, saya jangka PH akan jatuh, UMNO silap-silap akan separuh lagi. Ya. So, ini adalah situasi semasa di mana rakyat ramai tidak puas hati. Okey. Bagaimana DAP tiba-tiba boleh bersama kleptokrat? Bagaimana UMNO tiba-tiba boleh bersama DAP? Ya. Sebab jika UMNO kekal ingin dalam pembangkang, kerajaan minoriti masih boleh ditubuhkan. Ya, ini bukannya perkara yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi tidak boleh guna alasan kerana tidak ingin menunjuk demi kestabilan. Ya. Dan saya tak percaya kerajaan boleh stabil. Kerana UMNO dari sejarah dia, kumpulan yang sama ini terlibat dalam banyak usaha menumbangkan kerajaan. Mandat Rakyat, Kerajaan Muhyiddin dan sebagainya. Ya. Dan lebih-lebih lagi, kita dah lihat MP-MP BN tidak berpuas hati dengan Pakatan Harapan. Mereka memang sememangnya majoriti tidak ingin bersama Pakatan Harapan. Kemudian tiba-tiba mereka seolah-olah tak ada pilihan. Ya. Kerana Zahid melakukan penipuan. Okey. Jadi akhirnya saya tidak jangka akan berlaku kestabilan kerana orang yang tak puas hati, menteri yang tak puas hati, kita dah lihat apa yang berlaku dulu. Saya khawatir ianya mungkin berlaku kembali. Ya. Dan saya tidak akan salahkan sesiapa jika benda ni berlaku kerana it is a marriage of not convenience. It seems to be a marriage of inconvenience to a lot of MPs. Jadi saya jangka ramai MP sekarang, ramai pemimpin UMNO sekarang sedang menunggu pemilihan parti. Ya, sebab ROS menetapkan bahawa 6 bulan selepas pilihan raya adalah tempoh akhir UMNO perlu lakukan pemilihan. Saya harap tidak akan ada campur tangan kerana memandangkan UMNO dan ada ura-ura Zahid akan terlibat dalam kerajaan dan sebagainya. Untuk campur tangan sedemikian rupa, ROS melanjutkan lagi. Saya harap benda ni tidak akan berlaku. Dan di dalam pemilihan UMNO, saya nampak dah ramai akan ingin Zahid berundur, kedudukan Zahid dicabar. Saya menjangkakan Zahid akan kalah sekiranya dicabar dalam pemilihan Presiden Parti. Kemudian selepas itu, saya jangkakan UMNO akan cuba membina semula kedudukannya dan tidak mustahil akan berbincang sama ada dengan Perikatan Nasional atau ada 2-3 kemungkinan lain yang tidak ingin saya bicarakan di sini. Jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan saya khawatir tidak mungkin diwujudkan kerajaan yang stabil dan mungkin berulang lagi sama ada sesuatu mirip langkah Sheraton atau tidak mustahil akan berlaku pilihan raya umum dalam tempoh 2 tahun. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Saya jangka dalam 2 tahun ni akan berlaku pilihan raya umum sekali lagi. Jadi, justru saya berharap Anwar Ibrahim menubuhkan satu kabinet ya, terdiri daripada orang-orang yang boleh membantu menjamin kestabilan negara.